Baik, Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersiaran semula. Harapnya mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita, insya-Allah. Malam ini tetamu saya Ustazah Wan Nur Hazila. Beliau merupakan peserta pendakwah muslimah TV Al-Hijrah. Jadi insya-Allah malam ni topik kita tentang Lailatul Qadar. Insya-Allah sama-sama kita menyedut ilmu, kita mendapat ilmu kerana malam hari ni 18 Ramadan, besok sudah 19 Ramadan ya. Maksudnya kita telah malam ke-20 ya. Besok 19 malam ke-20 tarawih. Baik, kita tunggu Ustazah Wan Nur Hazila untuk request masuk. Ustaz Ihsan, terima kasih banyak Ustaz Ihsan. Hazila telah pun masuk, mudah-mudahan dipermudahkan Ta'ala insya-Allah. Okey, Ustazah Wan Nur Hazila, terima kasih. Saya pun dah live semula, kita masuk balik. Okey, alhamdulillah. Okey, suara jalan. Puan Aziziyah, malam ni tajuk kita tentang Lailatul Qadar, dan tetamu saya malam ini Ustazah Wan Nur Hazila. Beliau akan memberikan ilmu dan sharing ilmu beliau dengan kita semua insya-Allah. Okey, baik, tanpa mendengarkan masa, Ustazah Wan Nur Hazila, silakan memberikan mukaddimah awal tentang topik kita Lailatul Qadar. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita live semula kali kedua. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa sahabat-sahabat sekalian yang menonton ni. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada pada malam ni lah, sikit perkongsian ilmu kami berdua insya-Allah, dan Ustaz pun akan kupaskan beberapa soalan dan jawapan yang mantap insya-Allah. Jadi hari ni sedikitlah pengenalan. Kita sekarang dah 18 Ramadan betul Ustaz? Betul. 18 Ramadan lah sekarang Jadi kita melalui fasa lagi 2 hari dah. Lagi 2 hari sahaja kita nak masuk dalam 10 hari-hari terakhir Ramadan lah. Jadi sahabat-sahabat yang mendengar sekalian, alhamdulillah kita perlulah merasakan bahawa Allah Ta'ala beri kita pilihan. Kita dipilih dalam bulan Ramadan ini untuk kita masih lagi bernyawa. Masih lagi Allah beri kekuatan, kesihatan. Masih lagi kita diberi kesempatan untuk duduk bersama orang yang kita sayang. Ada orang tak dapat semua tu tapi kita ada. Jadi itu satu, pertama sekali merasakan pilihan Allah Ta'ala dan mensyukuri dengan nikmat. Jadi sahabat-sahabat yang dengar, syukuri dengan nikmat, bukan sekadar kita cakap terima kasih kan. Alhamdulillah, bukan sekadar tu saja, tapi Ramadan ini nak mengajar kita erti pembuktian kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur dengan melaksanakan ibadah. Jadi perbincangan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni apa sahabat-sahabat? Dalam spesialnya malam Lailatul Qadar ni, sehingga kan ada surah yang khusus yang kita panggil dia adalah surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini diturunkan khusus menceritakan tentang Lailatul Qadar lah. Jadi seperti mana yang kita tahu kan, surah Al-Qadr ni adalah menceritakan di dalamnya adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan ni ada di dalamnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni apa sahabat-sahabat ya Ustaz Zarifi? Kalau kita nak lihat kan, sekarang Ustaz Zarifi umur berapa? Ya? Apa Ustazah? Kalau Ustaz Zarifi sekarang umur berapa umur? Oh, umur saya 38 tahun sekarang Ustazah. 38 tahun. Jadi kalaulah Allah Ta'ala beri kita kesempatan masuk dalam bulan Ramadan ini, di dalam Lailatul Qadar tu, kalau Allah beri kita taufik untuk kita masuk di dalamnya, dia seolah-olah kita beribadah selama 83 tahun. Ibadah dengan puasa dan solatnya selama 83 tahun. Seumpama itulah hebatnya malam yang sangat hebat ni. Maksudnya pahala kita dilipat kali gandakan
seolah-olah kita ni 83 tahun kita beribadah. Menjangkaui umur kita yang sekarang yang 38 tahun ya Ustaz. Ya. Jadi ini adalah satu peluang lah untuk kita semangat lah. Maksudnya kita kena beri semangat kepada diri kita dan orang lain lah. Supaya kita struggle untuk kita capai target kita. Okay. Itulah mukadimah begitulah kan. Jadi Ustaz. Ya Ustazah. Okay. Itu sekadar mukadimah. Jadi Ustaz boleh terangkan sikit apa mukadimah yang Ustaz nak share dengan kita semua. Nanti kita pass balik soalan. Oh, Ustazah dia tanya saya pula. Kita yang nak tanya dia. Baik, Alhamdulillah. Ustazah Wan Nur Hazila telah memberikan penerangan kepada kita. Ada teman-teman kita bertanya di sini. Apa nama Ustazah Wan Nur Hazila ni asal dari mana? Ustazah mungkin boleh ta'aruf sikit Ustazah. Ustazah asal dari mana? Ustazah belajar dulu di mana? Silakan Ustazah. Secara ringkas. Sekadar ringkasnya, saya nama diberi Wan Nur Hazila binti Wan Azri. Boleh panggil Hazila. Dan sebelum ni saya belajar di Mesir, di Al-Azhar Kahira. Dalam 5 tahun, hampir 5 tahun juga. Dan saya biar uji dan balik Malaysia lah. Sambungkan tugas di Malaysia. Alhamdulillah. Itulah serba ringkas. Saya Alhamdulillah. Ustazah berasal dari mana? Asal Ustazah? Di KL. Memang lahir di KL. Di KL? Okey, Alhamdulillah. Dibesarkan di Taman Medan Petaling Jaya. Petaling Jaya, Masya Allah. Di Taman Medan lah. Baik. Taman Medan, Alhamdulillah. Baik, untuk pengetahuan teman-teman, Ustazah Wan Nur Hazila merupakan salah seorang finalis pendakwah muslimah yang dianjurkan oleh TV Al-Hijrah dan juga Islam Negeri Selangor JAIS. Jadi Ustazah Wan Nur Hazila memang salah seorang peserta yang mempunyai banyak ilmu dan juga mempunyai energi yang tinggi. Alhamdulillah. Baik, betul apa yang Ustazah sebutkan tadi. Maknanya malam Al-Qadar itu merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntunglah kita, macam Ustazah sebut tadi, siapa yang mendapat ganjaran malam Al-Qadar sama seperti dia beribadat selama 83 tahun Ustazah ya? Betul Ustaz. 1000 tahun tu Ustazah dah kira kalau convert kepada umur tahun kita, ia 83 tahun. Jadi apa yang Ustazah sebut tadi itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kelebihan kepada kita umat Muhammad walaupun umur kita pendek, ya, umur kita ni tidak cecah ratusan tahun, tetapi Allah berikan bantuan kepada kita beribadat, ya, semampu ataupun sebanyak itu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Maksudnya kalau usia kita 38 tahun macam saya, 38 tambah 83 tahun. Maknanya seperti kita hidup 100 tahun lebih. Jadi itulah merupakan rahmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita umat akhir zaman. Baik, sedikit saya nak tambah apa yang Ustazah Wan Nur Hazila sebut tadi. Surah Al-Qadar itu ataupun malam Al-Qadar itu malam yang agung sebabnya pandangan ulama yang pertama, pada malam Al-Qadar dunia ini menjadi sempit sebabnya para malaikat telah turun ke dunia ini dengan seramai-ramainya, menyebabkan dunia ini menjadi sempit sesempit-sempitnya. Jadi ini pandangan yang diberikan oleh para ulama kepada kita. Malam itu menjadi malam yang sangat mulia, malam yang diberkati doa sebab para malaikat bersesak-sesak, ya, turun ke langit dunia ini, dan doa yang kita panjatkan itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kerana itu sahabat-sahabat dan rahmati Allah sekalian, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu ayat yang pertama. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar
Al-Quran secara keseluruhannya 30 juzuk telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit tertinggi di dunia, Al-Quran turun secara sekaligus. Kemudian itu peringkat yang pertama. Kemudian peringkat yang kedua, Al-Quran daripada Baitul Izzah, langit dunia itu diturunkan ke bumi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril, turun selama 23 tahun ketika Nabi berada di Mekah dan di Madinah. Dan pandangan ulama yang pertama ada kata yang turun pada peringkat yang kedua itu pada 17 Ramadan, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ada kata yang turun peringkat yang kedua itu Ramadan, ada yang kata pada 24 Ramadan. Jadi soal tarikh ni kita tak perlulah nak berbahas secara lanjut. Kita berdamai dengan apa yang telah diberikan pandangan oleh ulama. Yang penting adalah Al-Quran itu benar-benar hidup di dalam jiwa kita. Kita menjadi orang yang memakmur dan membangunkan Al-Quran di dalam diri kita. Baik, Ustazah Wan Nurul Hazila juga sebut tadi, malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar. Baik, ini merupakan terjemahan ataupun maksud yang terkandung di dalam malam Al-Qadar. Baik, seterusnya nak tanya pada Ustazah Wan Nurul Hazila juga ni. Ustazah, kalau begitu Ustazah, kalau Ustazah boleh beri ilmu kepada kita kepada kita semua Ustazah, pada malam Al-Qadar tu Ustazah, apa yang kita boleh buat Ustazah? Okey, Ustaz, terima kasih Ustaz atas soalan kan. Apa yang boleh kita buat kan sahabat sekalian. Sebelum tu saya nak share dengan sahabat-sahabat sekalian apa ibadah yang boleh membuatkan jiwa kita, hati kita, Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan. Apa yang boleh mendekatkan. Jadi saya nak sarankan beberapa perkara lah kan. Yang pertamanya tentang bangun malam. Sedikit perkongsian lah, masa saya belajar di Mesir dulu, ada kawan saya ni, dia cerita dengan saya, dia kata apa, Ila nak tahu cerita tak? Dia kata abang dia pernah belajar di Mesir juga, dia cerita perihal abang dia. Dia cerita pasal abang dia kata, nak tahu tak, abang saya dia solat malam. Jadi orang Arab ni, dia tabiat di malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir ni, mereka akan rebut sehabis daya untuk betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat, kita ni di Malaysia kan, kita dah tanya sesama kita, nak sabarnya lagi seminggu nak raya. Di baju raya ke belum ni, kalau tak macam mana nak raya. Ya Allah, sedihnya raya pin kat rumah. Kita melahirkan kan. Tapi macam mana orang Arab, malam terakhir itu adalah medan untuk mereka bersujud, mohon keampunan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Menitis air mata bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Baca Quran sampai terseduh-seduh untuk membaca Al-Quran. Mentadabbur ayat sejam demi sejam, 2 jam, 3 jam. Mereka merasakan masa tu murah je untuk mereka sembahkan khas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak jadikan cerita tadi, kawan saya ni orang Indonesia, dia cerita yang pasal abang dia. Dia kata apa? Dia kata, Ila nak tahu tak satu benda? Abang saya cerita kat saya, malam tadi. Abang dia ni, dia duduk sebelah orang Arab solat. Orang Arab ni solat. Lepas habis solat tu, baca Al-Baqarah. Satu muka surat. Lepas tu, rakaat yang sama dia baca lagi helaian muka surat yang seterusnya. Lepas tu baru dia rukuk dan dia sujud dan seterusnya dia baca lagi surah Al-Baqarah, muka surat lebih muka surat. Dia habiskan banyak juzuk pada satu kan. Jadi bayangkan dalam
satu dalam satu tarawih malam tu dia boleh menghabiskan satu juzuk. Dan ada juga masjid yang habiskan 2 juzuk. Jadi yang abang ni cerita macam mana boleh kat sebelah dia boleh boleh khusyuk dengan solat, dengan menangis air mata, dengan betapa dia fokus dia sembah Allah Ta'ala. Sedangkan yang si abang ni dia cerita, dia kata abang ni dah goyang-goyang dah tersengguk-sengguk dah ngantuk dah. Nanti dia tanya kepada orang Arab tu, kau ni kau tak ngantuk ke, kau tak penat ke kan berdiri lama kan lepas juzuk demi juzuk kan. Jadi orang Arab tu kata, kau hafal Quran tak? Dia kata kat lelaki tu, abang dia kata, lelaki tu cakap lah, aku hafal Quran tapi aku tak sekhusyuk seperti engkau. Lepas tu orang Arab tu kata apa? Orang Arab tu kata, aku tak hafal Quran pun, aku solat je. Tapi dengan apa? Sesungguhnya engkau solat dengan jasad engkau, dengan tubuh badan engkau. Sedangkan aku solat dengan jiwa hati aku. Maksudnya nak kata betapa lamanya dia berdiri bukan disebabkan dia solat tu dengan jasad dia. Dia kata kekuatan dia pada jiwa dia. Kecintaan dia sungguh-sungguh kepada Allah. Dia rasa rindu kepada Allah. Bila dia rasa solat tu, dia menghadap Allah Ta'ala, dia merasakan dia nak mohon keampunan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Untuk disempahkan kepada Allah. That's why dia solat dengan penuh khusyuk. Dengan menangisnya, dengan terseduh-seduh kan. Jadi baru aku faham. Maksudnya walaupun kita ni hafal Quran contohnya kan, itu bukan jadi sebab untuk kita hilang khusyuk. Jadi khusyuk ni antara kita merasakan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maksudnya kita ni bila kita buat apa-apa ibadah sekalipun, solat terutamanya, kita kena merasakan Allah tengah tengok kita. Kita kena rasa Allah tengah tengok kita. Kalau kita tak rasa yang Allah tengok kita, kita kena rasa juga yang Allah tengah pandang kita. Kan? Kita fokus yang yalah. Cuba bayang kalau kita ni diberi ustaz kan, diberi jemputan TV3, cakap depan sultan contohnya kan. Preparation tu subhanallah, Masya Allah kan. Kita dah skrip tu mesti susun baik kan. Sebab kita ada matlamat lebih besar, orang yang kita geruni, segani, iaitu sultan. Nak cakap depan sultan ni, kita prepare betul-betul. Tapi hati mukmin yang sejahtera, yang merasakan banyaknya duduk sedih kepada Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah bagi dia hidup. Dia mensyukuri dengan dia mempersembahkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sikitlah perkongsian kan, sama-sama yang mendengar ya, Ustaz Zarifi dan saya sendiri. Ustazah, amalan ni. Ustazah, minta maaf. Ustazah lama di Mesir, 4 tahun lebih di Mesir. Maknanya Ustazah, 10 malam yang terakhir tu bermula malam yang ke-20 sampai ke malam 29, memang di Mesir masjid memang penuh Ustazah ya? Memang 10 malam terakhir Ustazah. Betul Ustaz, betul. Lagi-lagi malam ke 27, 29, malam-malam ganjil, Masya Allah. Yang orang Arab ni, dia jadi macam malaikat. Jadi macam sebelum berbuka puasa tu, ada orang yang memahami konsep hadis yang sesiapa yang memberi orang makan, dia mendapat ganjaran pahala orang yang berpuasa. Jadi orang Arab ni memahami konsep begitu. Jadi mereka ni mengambil peluang dekat dalam 5 minit, 10 minit nak Ramadan, ramai yang get ready kat tepi-tepi jalan kan. Diorang bawa air tebu, kurma, makanan nasi Arab untuk diorang pas-pas. Jadi orang Arab kata makan aku. Aku bagi ni, bagi makan. Makan dulu makan aku. Jadi macam tu. Kadang berebut-rebut bagi sebab diorang memahami konsep hadis tu. Jadi bila kita balik pergi mana-mana kat luar kan, kat dalam bas, kita tak risau kita nak rushing balik rumah sebab kita nak makan. Sebab ke dalam bas pun orang akan tahan untuk bagi makanan lah. Nak ambil makan. Khud hadha. Tafadhal, dia kata. Ambil lah makan, dia kata. Jadi orang, alhamdulillah lah, sangat meriah. Jadi sahabat-sahabat yang dia dengar ni, saya nak share maksudnya kemeriahan Ramadan 10 malam terakhir itulah perlu kita di Malaysia perlahan-lahan untuk kita tatbikkan, kita aplikasi dalam jiwa kita. Kan kalau sekarang kan kita tengok konteks Malaysia, kita tak ada pun maksudnya tak ada peluang
untuk solat Jumaat bersama-sama qiyam pada malam hari di masjid kan. Kalau sebelumnya ada kan qiyam tahajud di masjid kan. Begitu juga berlaku di Mesir. Tapi sekarang kita PKP dan kita memahami konsep tu. Jadi perlunya untuk kita sebagai jiwa yang mendengar ni, kita yang perlu mengadakan suasana tu lah. Bi'ah tu penting. Suasana terutama kepada bapa-bapa yang mendengar kan. Kita perlu mewujudkan suasana supaya isi rumah dia boleh terasa tempias ni untuk sama-sama kita menggembeling tenaga sehabis kudrat yang ada untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama. Baik, Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih Ustazah Wan Razila. Baik, kita raikan sahabat-sahabat ini, Alhamdulillah. Zirah Jamaluddin, Azaziyah Besut, terima kasih. Ani Sofia baru khatam Quran. Tanya. Alhamdulillah. Ustaz Fakhrul UNIC. Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang lain. Jadi Ustazah Wan Razila ni untuk makluman teman-teman semua. Beliau selain berdakwah, beliau juga sekarang ni merupakan tenaga pengajar di sekolah Madinatul Hufaz, Ustaz kan? Ya Ustaz, sebelum PKP dah. Sebelum PKP saya dah. Sebelum ni saya bermahat tahfiz Madinatul Hufaz. Dan sebelum PKP, saya fokus pada ceramah bebas lah. InsyaAllah. Mengajar di masjid-masjid makcik-makcik. Alhamdulillah. Ustazah Wan Razila ni merupakan anak didik Datuk Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah. Baik, Ustazah Wan Razila mungkin boleh berkongsi maknanya amalan-amalan yang kita boleh buat pada 10 malam terakhir nanti, Ustazah, apa yang kita boleh buat, Ustazah? Silakan, Ustazah. Betul. Okey, pertama sekali saya nak cadangkan hidupkanlah malam kita. Malam kita, kalaulah selama ni kita perlu muhasabah, meeting keluarga. Kalau tak duduk buat meeting keluarga, duduk sama suami, anak-anak kan. Kalau anak-anak besar tu, bolehlah bersama-sama untuk merancang semula. Buat muhasabah balik selama ni kita puasa dah 18 hari dah. Berapa malam dah kita dah miss tahajud. Berapa malam dah, sekarang ni dah 18 Ramadan, juzuk Quran kita dah berapa dah kita baca? Adakah masih lagi dalam juzuk 1? Maksudnya kita perlu berbincang dengan isi rumah apa yang kita perlu pertingkatkan untuk kita struggle. Masuk je 10 malam terakhir ni kita marathon. Kita lumba sehabis daya untuk kita capai target kita. Untuk apa? La'alakum tattaqun. Kita nak capai takwa tu. Semoga Allah rahmati kita, Allah redha kita atas amalan kita. Dan dengan sebab itu Allah pilih kita untuk masuk syurga lah. Yang pertama, hidupkan malam kita lah. Okay, hidupkan malam. Jadi saya suka share di Mesir. Kita kadang-kadang dekat Malaysia dan kita sama-sama lah kan. Kita selalu macam kita tidur. Lepas solat Isyak kan. Lepas habis tarawih. Kita kat Malaysia kita baca Quran, kita rehat kan. Tapi di Mesir, selepas je mereka tarawih, mereka akan makan sekejap untuk rehat. Dalam pukul 10.30 malam atau pukul 11 malam, mereka dah start tahajud. Mereka tidur sekejap je dan start tahajud. Tahajud mereka bukan 2 rakaat, bukan 4 rakaat, bukan 6 rakaat, tetapi 8 rakaat. 8 rakaat memang betul-betul 10 malam terakhir macam mana Rasulullah SAW dia meninggalkan isteri-isteri dia. Dia meninggalkan tempat tinggal dia. Dia meninggalkan kesenangan dunia untuk dia fokus, struggle untuk dia capai 10 malam terakhir. Sebab hadis hadis yang mengatakan antara 10 malam terakhir ini Allah turunkan Lailatul Qadar di dalamnya. Yang mana kita bincang tadi, Lailatul Qadar tu al-fisyah, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dia struggle. Jadi orang Arab Mesir ni dia betul-betul bersungguh-sungguh. Lepas 8 rakaat orang akan buat witir lah. Bangkit lagi, bangun untuk taubat dengan hajat. Mereka ni sahabat saya nak share lah kan. Sedikit lah. Bila macam mana kita nak merasakan kita ni perlu bersungguh untuk kita kejar Ramadan. Kita kadang-kadang kita faham kelebihan tu. Dan kita cakap, banyak kali kita cakap. Tapi kita kena berdoa ke Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan dan kemahuan. Kadang-kadang kita kuat, kita sihat. Kita pergi mana-mana, kita
nak boleh, kita boleh bercakap dan sebagainya. Kita kuat tapi kita tak ada kemahuan. Kemahuan, hamasah kita, kesungguhan kita tak ada, kurang. Kita mohon kekuatan kepada Allah dan kemahuan. Tapi dia tak mahu. Dia tak nak mahu. Dia boleh baca Quran tapi dia tak mahu. Dia tak nak baca Quran. Jadi macam kita kena minta tolong ke Allah Ta'ala supaya Allah bagi kita taufik, kekuatan, kemahuan lah. Untuk kita struggle, ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran lah. Al-Quran. Jadi Al-Quran ni memang Ramadan Syahrul Quran. Ramadan ni adalah bulan Quran lah. Banyak cerita yang kita dengar. Imam Syafi'i habiskan baca Quran sehari 10 kali kata. Sebulan tu Ramadan boleh habis berapa kali khatam? 60 kali khatam. Jadi baik dulu yang pakar ilmuwan selalunya buat kitab hadis, penulis buku sekian-sekian. Ketika bulan Ramadan dia hold dulu mengajar dan sebagainya untuk dia fokus Al-Quran. Al-Quran baca dan tadabbur. Baca dan tadabbur. Jadi tu hadis yang nak share. Kata-kata ulama daripada Hasan Al-Basri, dia menyebutkan man kana qablakum ra'ul Quran rasail min rabbihim fakanu yatadabbaruna al-Quran bil-lail wa yunaffizunnaha bin-nahar. Okay, maksudnya adalah orang-orang soleh sebelum kita ni, dia ni bila dia melihat Al-Quran, dia merasakan risalah, dia merasakan Allah tengah bercakap dengan kita. Bila dia baca Al-Quran, dia rasa Al-Quran Allah tengah bercakap dengan kita. Fakanu yatadabbaruna al-Quran. Mereka ni tadabbur Al-Quran, meneliti tafsir apa Allah nak cakap. Bila kita baca Quran, kita tengok tafsir apa Allah nak bagi tahu kita dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah apa kita duk baca tiap hari dalam solat tapi kita tak tahu maksud dia apa. Ambillah masa kan 5 minit 10 minit tengok maksud apa Allah nak cakap dengan kita. Jadi orang soleh dulu buat macam ni. Wa yunaffizunaha bin-nahar. Maksudnya akhirnya daripada baca Quran dia tadabbur, yang akhir sekali sahabat-sahabat dia buat apa? Dia praktikkan apa yang dia baca, apa yang dia faham, dia tak jiwa dia dan membentuk. Macam mana dalam surah Al-Hujurat ada menyebutkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yaghtab ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi fakarihtumuhu. Bila kita tengok tafsir tu, kita cakap janganlah kamu mengumpat saudara kamu. Kita makan daging saudara kita. Sedangkan kalau kita tengok kambing yang tak dimasak pun kita rasa macam hanyut makan daging manusia. Jadi bila kita faham. Okey, sekarang Allah cakap dengan aku jangan mengumpat. Jadi aku tak perlu, aku kena sabar, aku kena puasakan mulut aku daripada mengumpat. Puasakan mulut aku daripada cakram marah. Cakap daripada kata-kata yang boleh menggurui hati orang lain dan sebagainya. Itu Al-Quran. Baca, tadabbur dan tatbikkan, aplikasikan dalam diri kita. Yang ketiga, akhir kita ada senjata, kita doa. Doa silahul mu'min. Doa ni senjata bagi orang Islam. Kan? Bukan senapang, bukan pistol. Tapi kita ada doa kita. Doa ni kita penuh pengharapan kita kepada sungguh-sungguh. Umpama ni, analogi lah saya nak datangkan. Bila dalam bulan Ramadan ni kita kena rasa Allah Ta'ala bagi buka pintu taubat. Kenapa kita tak mohon taubat ketika ni? Allah Ta'ala bukakan pintu syurga. Kenapa dengan kesempatan tu untuk kita tak masuk syurga kan? Jadi doa lah. Doa tu kekuatan kita lah. Doa pada satu hari Rasulullah ditanya oleh Aisyah. Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sekiranya aku dipilih untuk sampai pada malam Lailatul Qadr, apa yang perlu aku doakan? Apa Rasulullah SAW jawab? Rasulullah berjawab, katanya, bacalah Allahumma innaka afuun Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya adalah, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengampuni dosa, yang maha mulia. Maafkanlah aku, terimalah taubatku kan. Dan kau maha menerima taubat, yang kau suka untuk menerima
ampun ya dosaku. Jadi bila kita masuk Ramadan ni, kita kena rasa yang kita perlu bertaubat. Kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, kita tak perasan yang kita buat dosa. Tapi dari mata orang lain, orang lain nampak Masya Allah hebatnya, banyaknya amalan yang dilakukan, hebatnya Masya Allah. Tapi kita sendiri yang tahu banyak mana dosa yang kita lakukan ketika kita bersendirian, ketika kita melemparkan kata-kata yang mendengar dan sebagainya. Jadi bila ni kita kena rasakan diri kita ni penjenayah. Cuba bayang tuan-puan bila kita rasakan diri kita penjenayah, kan? Kita pernah buat dosa besar. Bila lepas tu untuk kita tebus dosa tu, kalau kita tak tebus dosa kita, tapi dengan cara tebusan tu, apa tebusan kalau ujian tu dibagi, okey, kalau awak nak diampunkan, kena buat saringan-saringan, iaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika tu kita nak masuk penjara, kita nak jumpa dengan orang yang kita sayang. Jadi analogi tu cuba pegang. Kita tak nak masuk penjara, kita nak duduk dengan orang yang kita sayang. Jadi kita akan struggle untuk kita nak tebus dosa kita, untuk kita jumpa orang yang kita sayang, anak-anak kita, isteri. Jadi kita akan marathon, nak buat lah. Jadi aku dengan Allah Ta'ala akan bersungguh-sungguh untuk struggle, untuk sujud mohon keampunan, minta Allah redha dengan kita supaya Allah delete dosa kita macam baby. Jadi dengan penebusan itu, bila kita rasa itu penebusan kita, dan mudah-mudahan dengan penebusan itu kita masuk dalam penjara itu. Jadi umpama macam di neraka, seolah-olah ada nama kita dekat neraka. Sekian Alin Abu. Tapi dengan Ramadan yang hadir ini, uttaqa minan nar, digugurkan daripada api neraka. Cuba bayang, nama kita dah dididik daripada api neraka setelah keluar dari Ramadan. Itu satu kejayaan yang Masya Allah, yang semua kita idam-idamkan. Alhamdulillah Ustazah Wan Nur Hazilah memberikan satu pengisian yang sangat bermakna kepada kita semua, khususnya memberikan semangat kepada kita untuk kita all out berhabis-habisan, khususnya pada 10 malam yang terakhir nanti. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kami. Ya ni, Cikgu Puan Nur Hazwani Muhammad Nur merupakan salah seorang pendidik di sekolah MRSM di Negeri Melaka. Terima kasih teacher. Hakim Omar, terima kasih. Ain Syafiqah, terima kasih. Akasha Alwi, terima kasih. Irfan Joy, terima kasih. Dan terima kasih banyak. Baik. Ustazah Wan Nur Hazilah. Ustaz, saya tanya Ustaz pula lah Ustaz. Kita nak raikan juga sahabat kita ni, pendakwah muslimah Anisha. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Bagi teman-teman mungkin apabila lihat muka Ustazah malam ni, bahan Ustazah dahulu di pentas akhir pendakwah muslimah, Ustazah Wan Nur Hazilah buat persembahan tentang penjara ibu. Jadi kita boleh recall baliklah apa yang Ustazah buat dulu, memberikan kesan kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik Ustazah, kalau kita tengok pandangan ulama, Nabi SAW, maknanya para ulama telah membuat rujukan kepada hadis taharrau lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi SAW bersabda, burulah, carilah malam qadar itu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya esok hari ke-19 kita berpuasa. Adakah kiraan kita 10 malam terakhir malam esok ke Ustazah? Ustazah Wan Nur Hazilah? Esok malam ke-19 kan? Malam ni malam ke-19. Malam ni malam ke-19. Esok malam ke-20 kan? Maksudnya malam esok lah bermulanya pemburuan Lailatul Qadar kita kan? InsyaAllah Ustaz. Okey Ustaz. Okey. Jadi Ustaz, kalau Ustaz kita tengok Zahiri. okey Ustazah, okey. Okey, saya pas soalan kedua pula lah Ustaz, boleh? Okey. Okey. Okey, sahabat-sahabat yang menonton, kalau kita sebut tentang Lailatul Qadar, pastinya ada sejarah macam mana penurunannya, ada kisahnya.
boleh Ustaz kongsikan seberingkas lah kisah-kisah macam mana diturunkan. Ada kisah-kisah Okey, yang Ustaz malam nak share ke? Al-Qadar, malam Al-Qadar ini merupakan malam yang sangat istimewa seperti yang kita acap kali sebut. Malam yang sangat istimewa. Siapa yang dapat memakmurkan malam tersebut dengan ibadat-ibadat, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya seolah-olah orang itu telah beribadah selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Bukan sekadar itu, Allah Azza wa Jalla juga memberikan tawaran pengampunan dosa dan Allah membuka seluas-luasnya pintu doa kepada kita. Jadi, ya Allah, itu merupakan satu ganjaran yang luar biasa Allah nak hadiahkan kepada sekalian hamba-hambanya yang meletak akhirat itu di depan. Orang yang meletakkan akhirat itu di hadapan, mereka memandang malam Al-Qadar ini lebih hebat daripada satu Syawal yang nak disambut. Lebih hebat daripada baju raya yang nak dipakai. Kerana itu, saudara yang dirahmati Allah, kita kena doa banyak-banyak supaya berikan kesihatan kepada kita semua. Untuk sihat, untuk kita diberikan kekuatan untuk bangun. Rahmati Allah paling minimum. Ini paling minimum ya. Paling minimum 10 malam yang terakhir jangan tinggal salat Isyak dan jangan tinggal salat sunat tarawih. Ini paling minimum. Jangan tinggal salat sunat tarawih. Ya? Dan seperti yang saya sebut tadi, kita bangun, usahalah untuk bangun. Ya, usahalah untuk bangun salat sunat tahajud, salat sunat taubat, dan akhir sekali ya kita banyakkan doa dan kita tutup dengan witir. Baik, kalau kita tengok dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat bilakah tarikh ataupun bilakah waktunya malam Al-Qadar. Tetapi oleh kerana Nabi ketika dalam perjalanan ataupun dalam nak bagi tahu tu, tiba-tiba ada orang bergaduh depan Nabi SAW, langsung diangkat perkara tersebut. Nabi langsung terlupa ya tarikh yang sebenar bilakah berlakunya malam Al-Qadar tersebut. Hikmahnya ialah kalaulah dimaklumkan kepada kita awal-awal malam Al-Qadar itu sekian hari bulan, contohnya malam Al-Qadar pada malam 29, contoh kalaulah dimaklumkan awal-awal, maksudnya saya rasa kalau maklum awal ni, maksudnya 28 malam pertama tu tak ada orang sembahyang tarawih, tak ada orang sembahyang sembahyang solat sunat malam lah, sebab masing-masing dah tahu kan. Jadi hikmah Allah Azza wa Jalla merahsiakan malam Al-Qadar itu ialah satu, menguji keimanan kita, dan yang kedua, menguji sejauh mana kesungguhan kita untuk mengejar satu nikmat yang sangat besar ini. Kerana itu Nabi kata taharrau, burulah malam Al-Qadar itu. Baik, kalau kita tengok pandangan ulama, apabila ulama berbincang malam Al-Qadar ini bila, sebab para ulama bincang sebab apa? Para ulama mengambil serius tentang perkara ini. Ya, mereka ambil serius malam Al-Qadar ini. Pandangan yang terkuat di kalangan ulama, mereka mengatakan malam Al-Qadar itu jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Ada beberapa dalil yang dipegang. Yang pertama daripada Ibnu Mas'ud. Okey, daripada Ibnu yang telah mengatakan beliau yakin bahawasanya malam Al-Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan, khususnya pada malam yang ke-27. Akan tetapi Ibnu Mas'ud enggan memberitahu kepada kami malam yang tepat kerana bimbangkan kami tidak lagi berusaha untuk mencarinya. Jadi ini pandangan daripada Abdullah bin Mas'ud yang beliau kata malam Lailatul Qadar itu jatuh pada
malam 27 Ramadan. Kerana tu Ustazah Wan Nur Razila kan, kalau kita tengok di luar negara termasuk Mesir, malam 27 ni memang mereka betul-betul all out Ustazah kan? Betul, betul. Dan Betul, terutamanya ya? malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam-malam ganjil, 21, 25, 27, 29, 23. Di Okey. malam-malam ganjil tu mereka akan struggle lah. Dan 27 juga. Betul Ustaz. Okey. Terima kasih Ustazah. Betul apa yang Ustazah sebut tadi. Jadi pandangan yang terkuat para ulama kata malam 27. Kemudian ada juga pandangan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas juga bersetuju malam Al-Qadar ini jatuh pada malam ke-27. Dalilnya ialah dalam surah Al-Qadar, para ulama menghitung jumlah perkataan ataupun kalimah dalam surah Al-Qadar. Perkataan salamun hiya hatta, perkataan hiya, sejahteralah malam tersebut. Hiya itu dhamir kembali kepada malam Lailatul Qadar. Perkataan hiya itu merupakan perkataan yang ke-27 di dalam surah Al-Qadar. Jadi ini pandangan Ibnu Abbas. Okey. Ada pandangan yang seterusnya, Ustazah Wan Nur Razila dan teman-teman sekalian. Para ulama juga ada yang kata, contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata malam Al-Qadar jatuh pada malam yang ke-21 Ramadan. Kemudian ada juga pandangan ulama khususnya berpandukan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan malam Al-Qadar itu jatuh pada malam ke-24 berpandukan hadis Nabi kata iltamisu lailatul qadri fi 24. Kata Nabi, burulah malam Al-Qadar itu pada malam ke-24. Baik, jadi rumusannya berpandukan dalil-dalil yang ada ini. Yang pertama, malam Al-Qadar itu berlaku pada 10 malam yang terakhir. Satu. Yang kedua, petunjuk lagi yang Nabi dan para sahabat berikan, burulah malam Al-Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Maknanya perhebatkan usaha kita pada malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Pun begitu pada malam-malam genap, jangan kita persia-siakan juga kerana ada petunjuk daripada Ibnu Abbas. Jadi hadis Nabi kata malam 24 pun boleh jadi malam Al-Qadar. Rumusannya ialah 10 malam tadi kita all out, tak kiralah malam mana sekalipun, kita mudah-mudahan kita dapat malam Al-Qadar. Ustazah, kadar itu. Betul Ustaz. Ustazah silakan, Ustazah sambung pula. Oh, saya share sikit lah kan. Ada kawan-kawan yang tanya saya, bila bulan 10 malam terakhir ni tiba-tiba uzur ataupun kita panggil haid lah kan, haid. Okey, ya. Wanita kan? Perempuan, golongan ya. wanita muslimat yang datang haid dalam bulan Ramadan. Dulu ketika berlaku pada diri saya dululah kan, saya rasa macam ya Allah sedihnya kan. Dikala 10 malam terakhir orang struggle untuk beribadah. Tapi saya tak boleh solat, tapi saya tak boleh puasa, tapi saya tak boleh baca Al-Quran. Jadi saya rasa sedih. Setelah pembacaan demi pembacaan, ada yang mengatakan sedih tu bagus, itu menunjukkan tanda ada iman yang kita kat situ. Rasa sedih sebab kita tak boleh beriman, kesungguhan kita beriman untuk beribadah tu tak ada. Maksudnya ada tanda iman lah bila kita sedih sebab menyatakan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan sedih berlarutan sehingga kita tidak mengeluarkan amal. Sebab ada satu hadis riwayat Muslim, antara kita boleh buat apa-apa perkara yang selain benda yang tak boleh lah. Contohnya solat kita tak boleh buat, betul. Jadi solat janganlah buat. Puasa tak boleh puasa, janganlah puasa. Apa lagi? Tawaf tak boleh tawaf. Baca Quran tak boleh. Melainkan orang yang hafal Quran, niat dia nak murajaah, dia boleh bacalah dalam hati kan. Tapi selain daripada tu, maka dibolehkan. Apa-apa sajalah, contohnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir demi zikir. Zikir ni tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dengar ya Ustaz Zarifin. Zikir ni kadang-kadang kita rasa berat sangat kat mulut. Tapi timbangan berat di akhirat nanti sangat berat timbangan dia.
Jadi zikir ni bila kita tak biasa dia akan jadi berat untuk kita. Tapi kalau kita dah biasa, dia rasa macam biasa. Seperti mana kita biasa je solat Zuhur 4 rakaat. Biasa je solat Asar 4 rakaat, tak ada rasa macam berat pun. Begitu juga zikir. Kalau kita biasa, dia rasa relax. Kalau orang dah biasa solat duha, dia tak solat. Satu hari tak solat, dia rasa macam janggal lah. Susahnya. Kenapa lah terlepas solat, dia rasa sebersalah yang teramat. Begitu juga zikir. Jadi dalam saya nak bawa yang mendengar hari ni untuk kita dah lihat apa hadis riwayat Muslim yang cakap dengan kita tentang amalan-amalan lainnya yang boleh kita buat. Okey. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim ada mengatakan ada sebahagian orang miskin ni dia meluahkan rasa isi hati dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tu telah kalahkan kita dengan pahala. Orang kaya tu lebih banyak pahala daripada kami ni orang miskin. Kenapa? Dia cakap mereka ni solat seperti mana kami solat. Mereka puasa seperti mana kami orang miskin puasa. Tapi mereka mampu sedekah. Sedangkan kami tak mampu pun sedekah. Kami tak ada harta, kami tak ada duit ya Rasulullah. Diorang boleh dapat pahala sedekah sedangkan kami tak dapat. Apa Rasulullah SAW jawab? Nabi jawab SAW, bukankah Allah Ta'ala sudah memberi kesempatan agar kalian juga boleh bersedekah. Lepas tu mereka pun cakap, kami tak ada apa-apa untuk diberi kan, apa dia? Ada juga kesempatan yang Allah bagi untuk kalian bersedekah. Apa dia? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Sesungguhnya setiap tahmid, tasbih ni apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah yang kita ungkapkan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan kita betul-betul kerana Allah. Aku beribadah 5-10 minit ni aku berzikir menyembahmu ya Allah, ikhlas kerana-Mu ya Allah. Hadiah untukmu, total, tak ada orang lain. Bukan untuk orang lain, untukmu ya Allah. Terimalah ya Allah sebagai ganjaran pahala untukku dan menjadi asbab untuk aku masuk syurga. Jadi tasbih itu sedekah. Tahmid itu sedekah. Tahmid ni apa tuan-puan? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan penuh rasa khuduk, dengan penuh rasa khusyuk, dengan penuh rasa rendah diri kita kepada Allah. Kita sebagai hamba yang hina, tak ada apa-apa kita minta. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tasbih, takbir, tahmid ini adalah sedekah, Rasulullah kata. Dan yang keempat adalah buat amar ma'ruf, itu sedekah. Bila kita nampak orang lakukan perkara-perkara yang Allah larang, buat maksiat, kita berani untuk tegur. Itu adalah sedekah kita kepada hak Muslim itu sendiri. Sedekah kita. Kadang-kadang bila orang buat maksiat, kita tak berani tegur, lantaklah. Kubu lain-lain kan, biarlah dah besar lah, biarlah. Lantaklah kau. Kan? Setiap orang masuk kubu lain-lain, suka hatimu lah. Tak boleh. Tapi kita menggunakan konsep sedekah tu, kita pun buat amar ma'ruf. Jangan macam ni. Kan lebih cantik kalau macam ni kan. Macam tu. Orang tengah mengumpat kan, kita pun datang kan. Orang cakap pasal orang. Jadi kita pun katalah, saya ni nak cakap lebih-lebih, saya pun kurang juga. Kan. Contohnya macam tu lah kan. Kita, bila antara tips kita nak mencelah orang yang mengumpat suruh diam, kita sebut tentang perihal kelemahan diri kita. Contohnya, dia tengah menyeimbang lah kan. Contoh apalah kan. Tapi kita cakap, tak berani saya nak cakap. Kadang saya pun macam tu juga. Banyak juga lemahnya. Jadi orang akan cakap, akan stop sekejap kan. Yang kelima adalah mencegah kemungkaran lah. Mencegah. Ramai orang boleh buat amar ma'ruf. Ramai orang boleh ajak solat, ajak buat baik dan sebagainya. Tapi berapa ramai orang yang boleh berdiri dan tegah kemungkaran. Tegah. Ni tak boleh buat ni. Kita tak boleh buat macam ni. Berapa ramai yang boleh mencegah kemungkaran. Dan ketika berhubungan, yang akhir sekali adalah dan ketika berhubungan kelamin dengan isteri di jalan yang halal, itu pun merupakan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tasbih, takbir, tahmid, buat amar ma'ruf, nahi mungkar, dan akhir sekali bermesra dengan orang yang halal lah. Jadi itu pun merupakan sedekah. Walaupun dia miskin, dia mampu untuk lakukan. Begitu jugalah macam kita kan dalam bulan Ramadan yang muslimat kan, para wanita yang tiba-tiba Allah pilih kita untuk tak dapat solat dan kita rasa sedih. Bukan itu penghalang untuk kita tak dapat Lailatul Qadar. Tak, itu bukan syarat. Syarat adalah kita bangunkan jiwa kita pada malam hari dengan selawat. Orang tengah solat, tahajud 2, 4, 6, 8 rakaat, kita bangun, kita bangun, bersihkan diri, kita selawat. Setengah jam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan apa?
dengan masa yang kita leburkan khas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang sahabat-sahabat yang mendengar kan, kita ni kehidupan kita dan 10 malam terakhir ni, kita bukanlah nak kejar kuantiti. Kalaulah kita kejar kuantiti, orang yang tak solat dia akan cakap, yelah dia boleh solat, banyaklah kuantiti tahajud dia. Macam tu kan. Tapi sebenarnya itu bukanlah jumlah tu yang kita kejar. Tapi tak nafikan kita perlu memperbanyakkan. Tapi apa yang arti ibadah sebenar yang apa dia sahabat-sahabat? Ibadah yang sebenar kita nak capai adalah kita nak Allah terima amalan kita walaupun sedikit tu. Allah melihat kepada hati kita, jiwa kita. Macam mana kita mensucikan jiwa kita ketika kita beribadah ketika tu. Jadi bila saya sebut berkenaan dengan Allah Ta'ala melihat hati kita, jadi dalam sebuah kata-kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dikatakan bila ada sahabat yang bertanya dengan Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i pun berkatalah ketika ditanya kat Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apa amalan utama yang perlu seorang hamba buat? Kita hamba, sebagai hamba ni, apa amalan utama yang perlu kita buat? Apa Imam Syafi'i kata? Ay yanzurallahu ila qalbik fayara annaka la turidu minad dunya wal akhirah illahu. Maksudnya ialah iaitu agar Allah Ta'ala melihat ke dalam hati kamu, lalu dia melihat bahawa kamu tidak ingin dari dunia dan akhirat apa-apa kecuali redha Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang bila kita struggle solat banyak, kadang-kadang kita mengejar kuantiti tu tapi sehingga kita tak fokuskan tujuan, hati kita memang struggle kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat bahaya. Jadi hati kita yang kuasai. Jangan jadi bahaya kalau kita riak, ujub, semua kita membangga-bangga, bang. Abang dah berapa dah juzuk? Dah kiam ke berapa rakaat kiam? Saya 10 rakaat kiam tahajud. Jangan kita nak walaupun dengan pasangan sendiri kan. Jadi bahaya sebab takut-takut Allah Ta'ala akan menghapuskan amalan-amalan kita macam itulah. Seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi perlu kita jaga ketika tu dan kita betul-betul fokus. Hati kita ni bukan kita kejar kuantiti, dalam masa sama perlu kita perbanyakkan, tapi fokus kita adalah kita mensucikan jiwa kita. Jiwa kita bersih. Membersihkan jiwa kita betul-betul kerana Allah, supaya Allah lihat hati kita. Ibadah kita ni memang kita buat untuk dia. Bukan sebab kuantiti, bukan sebab nak menunjuk-nunjuk. Bukan sebab kita nak bagi dekat Facebook dan sebagainya, kita dah buat berapa dan sebagainya. Tapi kita dengan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui itu. Jadi niat jiwa kita penting lah. Penting sangat-sangat. Baik. Untuk kita diganjari lah. Terima kasih Ustazah telah memberikan satu peringatan yang sangat baik. Maksudnya dalam kita mengejar kuantiti ibadat kita, menambah jumlah solat sunat, menambah zikir, menambah salawat, jangan lupa nasihat Ustazah berikan tadi, Ustazah ambil kata-kata Imam Syafi'i, hati mesti jaga dan niat kita mesti lurus supaya ibadat yang kita buat ni kerana Allah, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Baik Ustazah, kita telah pun berada di penghujung siaran kita Ustazah. Telah 10.40, hampir sejam dah. Jadi maknanya terima kasih Ustazah memberikan nasihat tadi. Maknanya pada 10 malam yang terakhir ini jangan tinggal doa yang Ustazah ajarkan kita tadi, seperti yang Aisyah tanya tadi. Ya. Silakan Ustazah. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, jadi Ku yang Maha Pengampun. Yang suka mengampunkan dosa, ampunkanlah dosaku. Jadi Ustaz, soalan terakhir Ustaz, seperti yang mana yang kita bincang Ustaz. Ini ringkaslah 1 minit 2 minit Ustaz. Jadi bila kita kata PKP ni, kita tidak boleh solat tahajud jemaah di masjid kan. Kita perlu jaga jarak dan sebagainya. Jadi untuk menghidupkan, kadang-kadang qiyam kita, solat kita perlukan suasana. Jadi suasana tu perlu dibina. Jadi soalan saya terakhir kepada Ustaz kan. Jadi sebagai ketua keluarga lah kan. Bagaimana dia nak mencorakkan isi rumah untuk dia membina bi'ah
menghidupkan Ramadan, menghidupkan, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah. Macam mana dia nak menggerakkan isi rumah supaya ramai-ramai bangkit, sama-sama mengesahkan Allah Ta'ala di malam hari, terutamanya 10 malam terakhir Lailatul Qadr. Jadi Ustaz, tafadhal, masykurah. Dipersilakan Kita Ustaz. mesti ambil contoh daripada Nabi SAW. 10 malam terakhir 10 malam terakhir Nabi menggerakkan isteri dan ahli keluarga Nabi. Maknanya kita ikut Nabi 10 malam terakhir, Nabi mengetatkan kainnya, Nabi memberikan fokus sepenuhnya kepada ibadat malam dan Nabi menggerakkan ahli keluarga Nabi satu. Begitu juga para sahabat, contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab menggerakkan ahli keluarganya untuk bangun malam. Jadi tugas ketua keluarga, tugas penolong ketua keluarga, isteri, kita pakat-pakat kena gerak anak-anak kita termasuk suami isteri terutamanya untuk kita bangun malam. Baik Ustazah, ada sahabat kita bertanya ni, Diha 14. Beliau minta Ustazah ulang sekali doa tadi Ustazah. Beliau tak sempat salin. Silakan Ustazah. Doa yang mana yang Aisyah tu? Allahumma ya, doa ya. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah itu Tuhan, fa'fu anni. Fa'fu anni. Memang yang iyalah Aisyah tanya kat Rasulullah, kalau betul-betul Allah berikan aku taufik, beri aku petunjuk, memang aku masuk dalam bulan Ramadan ini, Lailatul Qadr ini, apa doa yang perlu pertama sekali aku nak doa? Allah kata, Rasulullah kata, mintalah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mulia mengampunkan orang lain. Macam itulah. Jadi perlu dengan kesungguhan lah, dengan hati, dengan jiwa. Benar. Sungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan kita semua ini, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah panjangkan umur kita, kita dapat hidup sehinggalah akhir Ramadan dan kita dapat malam Al-Qadar pada tahun ini. Jadi kepada Ustazah Wan Nur Hazila, terima kasih banyak-banyak Ustazah kerana sudi melapangkan masa pada malam ini. Dan untuk teman-teman, rakan-rakan IG saya, boleh follow IG Ustazah Wan Nur Hazila. Beliau akan sentiasa memberikan pengisian rohani, pengisian tarbiyah di IG beliau. Jadi boleh follow beliau, insya-Allah kita akan dapat ilmu yang banyak daripada beliau. Ustazah, sampaikan salam saya kepada suami Ustazah, doktor yang memang sentiasa sibuk menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Terima kasih banyak kepada suami Ustazah, doktor yang menjadi frontliner negara. Saya rasa suami Ustazah baru boleh rehat kot sehari dua ni kan. Sebelum ni sibuk sangat suami ya. Ya itulah, alhamdulillah kan. Sekarang dah reda sikit, dah kurang sikit. Dan paling pertama sahabat-sahabat sekalian, suami Ustazah suami Ustazah peminat lagu kami terakhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Ya, betul Ustaz. Dia suka sangat Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Okey Ustazah, jumpa lagi Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Ustazah, kalau ada kata-kata akhir silakan. Kata-kata terakhir lah kan, saya nak datangkan daripada kata-kata Ibnu Atha As-Sakandarani. Dia kata apa? Rubama fathalaka bab ta'ah wa ma fathalaka bab al-qabul wa rubama qada 'alayka bizamb fakana sababan fil wusul farubba ma'siyah awrasat zildan wa iftiqaran khair min ta'ah awrasat 'izzan wa istikbaran. Maksud dia apa sahabat-sahabat? Cuba teliti maksud yang saya nak sampaikan. Akhirnya, kemungkinan dibuka kepadamu pintu ketaatan, tapi boleh jadi tak dibuka padamu pintu penerimaan. Kadang-kadang Allah beri kita peluang untuk kita bangun malam, bersujud, mengesahkan Allah, macam-macam ibadah kita buat, tapi boleh jadi Allah tak terima amalan kita. Mungkin ada sebab. Nanti kita lihat. Kedua, kemungkinan kamu melakukan dosa. Dengan dosa itulah yang menyebabkan kamu sampai kepada redha Allah. Kadang-kadang sebelum Ramadan, banyak maksiat kita telah lakukan. Contohnya maksiat mata khususnya. Kan, masa PKP saya baca antara benda perkara yang paling meningkat adalah penontonan video-video pornografi. Itu sangat memalukan kita lah sama-sama orang Islam kan. Tapi boleh jadi dengan datangnya Ramadan, kita tahu
dengan banyaknya dosa kita kan, apa yang kita buat selama ni dosa kita terlalu banyak, boleh jadi datang dari Ramadan kita menginsafi, kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi dengan dosa itu